حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini setelah hampir 3 bulan. 3 bulan noh. Ni kuliah pertama ke Haji? Ada dah sebelum ni kan? Semalam baru mula. Setelah 3 bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu perkara yang saya rasa tak perlu bincang panjang, tak perlu cerita sembang panjang tajuk ni. Cuma kita nak sebut setiap apa yang berlaku pasti ada hikmah dia. Apa saja yang berlaku pasti ada sesuatu yang baik yang Allah Taala sediakan di sebaliknya. Ini satu perkara yang kita kena akui lah. Sebab tu kalau sahabat-sahabat ni sebagai mukadimah noh. Sebab tu kalau ayah-ayah ibu sekalian yang ada pada malam ini, kalau kita jumpa dengan mana-mana manusia sekalipun, khususnya orang Islam lah, kalau kita sembang dengan mereka dulu waktu mula-mula berlaku PKP, waktu mula-mula berlaku coronavirus dan sebagainya ni, kita tengok semua orang pakai serabut. Ada yang kata ni kita dah ditimpa bala ni, musibah teruk kita, lepas ni macam-macam tak boleh buat, lepas ni kita duduk dalam keadaan susah, pakat jadi takut, pakat jadi apa, macam-macam pandangan. Tapi boleh dikatakan hampir kesemuanya cerita benda yang buruk. Itu biasalah kan? Tapi selepas 3 bulan ni, kalau kita sembang sama-sama kawan dengan adik-beradik dan sebagainya, saya rasa nada berkaitan dengan keburukan COVID ni, dia dah jadi 2 bahagian dah sekarang. Isu berkaitan COVID dia dah jadi 2 pecahan dah. Ada sebahagian masih lagi kata COVID ni teruk lah, sampai kerja tak ada lah, apalah. Okey, ada sebahagian sebut macam tu. Tapi saya rasa tak keterlaluan kalau saya sebut ada sebahagian besar orang Islam hari ni nada dia dah mula berubah. Dia mula kata ada hikmah no COVID ni no. Bagus kan no COVID ni no. Walaupun dia datang hari tu kita tengok teruk, tapi nampak kebaikan dia sekarang no. Mula nampak baru kata alhamdulillah no, Allah Taala bagi ni ada kebaikan. Mula tukar nada. Dan saya rasa di sini pun ramai yang dapat melihat kebaikan yang terhasil selepas daripada COVID ni. Kan? Mungkin semayang aku nampak jauh sikit. Kan? Tapi dari sudut kadang kita pergi kedai, kita dah boleh tengok rakyat Malaysia hari ni berdisiplin, beratur. Tu paling simple lah. Dulu kita tengok kedai sampai 3-4 pagi, sampai kita pun serabut, anak nak tidur. Kita nak tengok anak tidur pun susah. Anak kita malam-malam keluar merayau merata. Hari ni Allah Ta'ala bagi. Sekarang ni kedai pukul 12 semua tutup. Ibu-ibu di belakang duk susah hati, laki kencing manis. Ni contoh lah contoh. Ni mukadimah ni, sekali kita nak sebut satu benda yang lain yang kita nak ambil. Ibu-ibu susah hati, suami kencing manis lah, penyakit jantung lah, darah tinggi lah, duk tibai makan nasi kandang pukul 3 pagi, duk makan pukul 1 pagi, duk keluar merayau. Tapi lah kedai tutup pukul 12, mana tak boleh pergi. Hikmah. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila hari ni kita dah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu isu yang macam ni, kita nak minta lepas ni tengoklah peristiwa ini bi'ainil i'tibar. Tengok, ambil pengajaran. Kita kena 3 bulan lepas, kita pakat bercakap ni musibah, ni bala, ni ujian daripada Tuhan, serabut, duduk tak tenteram, rasa takut, rasa macam-macam lah. Tapi selepas 3 bulan nada kita berubah. Mulai pada hari ni, ambillah peristiwa ni sebagai satu pengajaran. Apa saja peristiwa yang Allah Ta'ala hantar, sama ada dia baik ataupun buruk, pasti ada kebaikan di sebaliknya. Apa saja benda yang berlaku dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk, khususnya buruk, pasti ada kebaikan di sebaliknya. Itu saja. Jadi redha, sabar. Redha, sabar. Ni ambil tu. Maknanya apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, pasti ada kebaikan sebalik dia. Allah Ta'ala menyatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan pasti ada kebaikan, ada kesenangan. Dan hari ni kita semua dah tengok, selepas 3 bulan baru pakat nampak baguslah. Jadi ambil pengajaran untuk peristiwa yang akan datang. Itu saja. InsyaAllah tu sebagai mukadimah. Kali cakap banyak-banyak online ni kan, insya-Allah nanti. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya pun sebenarnya mai daripada kuliah tadi tak tahu nak cakap apa malam ni tau kan. First time ngajak malam ni, tapi tak apalah. Malam ni saya cuma nak kongsi sedikit
pada ayah ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian, walaupun kita bukan nak bicara bab Covid, tapi paling tidak kita nak kait dengan apa yang sedang berlaku dengan apa yang telah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, simple ya malam ni. Baik, saya nak kongsi dengan ayah ibu sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih dan riwayatnya banyak. Ada riwayat daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik, ada riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Cuma saya nak bawa satu riwayat sahaja, tapi maknanya lebih kurang sama aja, insya-Allah. Yang mana hadisnya berbunyi, saya baca hadis dia dulu, saya pun kita tengok sikitlah gambaran. Saya tengok malam ni ramai tak bawa pen, tak bawa kertas, tak bawa apa ni. Kan kemai. Tapi tak apalah, insya-Allah kita ambil poin sikit pun tak apa, tak ada masalah. Baik. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim, mathalul mu'min kamathalil khammati min az-zar'i min haythu atat harrih kafa'atha fa idha i'tadalat takaffa'a bil bala wal fajiru kal awzati samma'a mu'tadilatan hatta yaqsimaha Allah idha sya'a, atau kama qala, hadis sahih rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca terjemahan dia dulu, saya ibu kita bincang apa makna hadis ini nah. Contoh bandingan orang-orang yang beriman adalah, ataupun bandingan orang-orang yang beriman adalah seperti sebatang pokok yang muda lagi lembut, condong apabila ditiup angin. Apabila dia tegak, dia kembali condong semula. Adapun orang jahat, seperti perumpamaan mereka seperti pokok jati, sama, keras, mu'tadilatan, terpacak. La yaqsimahallahu idza syaa. Hanya Allah Taala sahajalah yang boleh mencabutnya. Hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari. Baik. Nabi SAW menceritakan pada kita tentang satu tashbih. Tashbih ni tapi perumpamaan lah. Nabi buat satu perumpamaan, bandingan. Saya ringkas cerita lah ni, no? Nabi SAW buat bandingan berkaitan dengan dua kelompok manusia yang asas yang ada atas muka bumi ni. Atas muka bumi ni, dia ada baik, ada jahat. Yang tu biasa semua orang tahu belakang. Ada baik, ada jahat. Pergi mana pun semacam lah, kan? Ada hak bagus, ada hak teruk, kan? Cuma hak teruk lah duk meroyan lah ni. Yang mana faham kan? Atas muka bumi ni ada baik, ada jahat. Yang baik Muslim, yang baik mukmin, yang baik orang-orang soleh, orang baik lah, itu dikira sebagai orang baik. Dan yang kedua orang jahat. Orang jahat ni dia masuk sekali lah, apa nama, munafik, kafir dan sebagainya, dia masuk tu. Dia masuk dalam kelompok yang kedua. Jadi manusia ni dia pecah dua tu, asasnya pecah dua. Nabi SAW buat satu contoh perumpamaan pada kita tentang kehidupan orang yang baik dengan kehidupan orang yang jahat. Ni benda yang kita semua kena terima. Yang main mengaji hari ni semua kena ambil benda ni. Pasal kita hidup atas dunia, kita takkan boleh lari daripada hadis ni. Takkan boleh lari. Dan inilah gambaran kehidupan yang Nabi dah abang awal 1400 tahun dulu ni. Nabi SAW menyatakan mathalul mu'min. Nabi kata contoh bandingan hidup orang yang beriman ini kamathalil khammati minaz zar'i, macam pokok yang batang dia lembut, pokok muda batang lembut. Min haitsu atat harrih, bila angin mai bertiup dia terbalik, kafa'atha, dia terbalik, condong. Fa idza i'tadalat, bila angin tak ada dia tegak balik, angin datang condong semula. Apa makna dia ustaz? Apa gambaran dia ustaz? Apa wajah syabah dia? Apa persamaan dia? Saya ringkas ceritalah ni. Nabi bagi gambaran kehidupan orang yang beriman atas muka bumi ni. Dia hidup atas muka bumi, Allah Ta'ala akan utuskan kepada dia 1001 ujian dalam kehidupan dia. Selagi mana dia tak mati, dia akan ditimpa dengan pelbagai ujian. Itu poin mudah yang kita semua kena terima hakikat, kita semua kena sedar. Rupanya Nabi SAW sebut pada kita siap-siap ni, orang beriman atas muka bumi, bila dia beriman kepada Allah, bila dia mengaku bahawa Allah tu Tuhan dia, Nabi Muhammad SAW bagi Rasul dia, dia jadi orang Islam, dia jadi orang beriman. Saya ringkas cerita lah, dia akan diuji dengan 1001 ujian. Sehingga bila? Sehingga dia mati. Hak ni semua satu benda yang kita semua kena terima. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, wa nablukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kamu dengan benda jahat, benda tak elok,
wal khair, benda yang baik, fitnah sebagai satu ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan kami akan uji kamu dengan sedikit daripada khauf, takut. Macam baru ni pakat takut belakang, nak pegang takut, nak salam takut, nak pegang tu takut, nak pergi mana takut, semua takut belakang. Tuhan kata kami akan uji kamu dengan takut. Wal ju', lapang. Dengan makan tak ada, dengan yang kena buang kerja, yang hari ni ada yang tak ada kerja lagi, lah okey lagi lah. Main bulan 10 ni nak kena bayar dengan apa, loan semua siap, sakit pula. Tuhan kata kami uji. Wa naqsim minal amwal, kami uji kamu dengan kekurangan harta, miskin, macam kata tadi lah, kerja tak ada, kena buang dan sebagainya. Wal anfus, kami akan uji kamu dengan kehilangan nyawa, kematian adik-beradik, kematian saudara, kematian orang tua, kematian orang yang kita sayang, kita kasih apa. Wathamarat, juga buah-buahan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran clear ayat ni, kami akan uji kamu dengan ujian-ujian ini. Wa basyiris sabirin, dan bagi tahu khabar gembira pada orang sabar. Poin ni apa Ustaz? Saya nak sebut dalam masa mudah, rupanya Allah Taala nak sebut pada kita, hidup manusia atas muka bumi ni, orang beriman khususnya, dia kena terima satu hakikat, dia tetap akan diuji sehingga dia menghembuskan nafas terakhir. Tu benda kita semua nak terima. Sebab tu bila diuji, Allah Ta'ala beri ujian pada kita. Sebab tu macam mana kita nak menghadapi ujian tu. Yang tu satu benda yang saya dengar kuliah Syekh Ratib An-Nablusi, beliau menyatakan ni pentingnya ngaji, ni pentingnya tuntut ilmu. Bila kita mengaji, kita tuntut ilmu, kita tahu cara macam mana nak berhadapan dengan ujian Tuhan yang baik. Tuhan bagi kita benda baik sebagai ujian. Tuhan bagi anak ramai, ada orang seronok anak ramai, tapi dia lupa tu ujian tu kan. Dia duduk syurung abang kat orang tu, apa nak apa? Aku alhamdulillah lah 12, tapi duduk bangga syurung, tiba anak ramai, dia rasa kemas kan. Apa bini apa? Seorang, aku 3. Contoh kan, dia bangga, dia seronok, sedangkan dia lupa isteri ramai tu pun ujian. Pakcik, saya ni tak tahulah, anak 6, seorang tak bagi duit, tak ada lah, sopam tak bagi duit. Oh, saya alhamdulillah lah, anak 3, tapi setiap orang semua bagi seorang 3,000. Alhamdulillah lah, mulut alhamdulillah, tapi dalam hati kembang, tak ada lah, macam biskut Mary. Dia lupa. Itu juga ujian daripada Tuhan. Wa nabluukum bil khairi, kami akan bala kamu dengan bisyarri wal khairi, dengan benda jahat kami bala kamu dengan benda baik. Ujian tu, ujian lah tu, ujian dari sudut kebaikan. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan benda buruk, sakit, kematian, musibah, tak kira lah apa benda, anak tak dengar kata lah, apa macam-macam lah. Itu ujian, tapi ujian yang berbentuk keburukan, dia tetap juga satu ujian. Macam mana kita nak menghadapi kedua-dua ujian ni? Ujian baik, ujian buruk, dia tak ada cara lain. Saya dengar kuliah Al-Fadhil Syekh Dr. Ratib An-Nablusi sebut, dia kata tidak lain, dia perlu kepada ilmu. Lepas tu kena mengaji, baru tahu cara. Bila mengaji, tahu cara. Bila mengaji, kita tahu macam mana nak uruskan ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sahabat-sahabat tengok sekarang ni, sekarang kan Allah Ta'ala uji ni contoh lah, contoh ya. Kalau kita tengok, kita ambil negara kita, sudah tak ambil negara lain antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni pun ujian maknanya ni. Kalau kita tengok negara lain sekarang, Covid semua makin naik, bukan makin turun, semua makin naik, tapi negara kita lah makin turun. Ini satu angka lah, satu angka kan. Ada orang mula seronok syuk pasal apa? Dulu tak boleh jumpa orang, tak boleh jumpa awet lah nak jumpa. Dulu tak boleh pergi Merapu lah nak pergi Merapu, contoh. Dulu tak boleh buat benda-benda tu lah nak buat. Dulu tak boleh minum yang ada ketum ramai-ramai lah nak minum, contoh kan. Kita nak sebut, dia lupa tu. Orang yang di sana yang makin meningkat, itu juga ujian daripada Allah. Kita hari ni yang tinggal satu angka ni pun, ini pun ujian daripada Tuhan. Tak betul? Ujian orang di luar, Allah Ta'ala uji, nak tunjuk, nak tengok kamu sabar ataupun tidak. Untuk orang Malaysia yang diberikan penurunan, nak tengok bersyukur ataupun tidak. Dua-dua ujian. Okay, saya nak cerita dalam bahasa mudah ni. Dua-dua ujian. Tapi ayah-ayah ibu jangan lupa nah,
Orang yang diuji dengan kesusahan kebanyakannya lulus. Orang yang diuji dengan kesenangan kebanyakannya sangkut. Itu yang kita takut. Uji dengan kesusahan dulu, alhamdulillah. Nah, dia boleh sabar. Allah Ta'ala bagi sakit apa santau 30 tahun sabar, boleh, tak apalah ujian Tuhan, tak apa ujian Tuhan, dia boleh sabar 30 tahun. Tapi Allah Ta'ala bagi ujian kesihatan, tengok 95 pun tak ingat nak mati. Contoh dia ada contoh kan, sampai lah duk nak lagi sampai kita pun satu tahap duk fikir awak lah. Dah ada contoh lah kita boleh ambil. Kita bukan menghina beliau, tapi kita tengok bi'ainil i'tibar, tengok ambil pengajaran. Takkan 95 nak puluh lagi. Ayah guru pernah dengar hadis kan, Nabi kata umur 60. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat aku ni cara average-nya 60 ke 70. Cara puratanya 60 ke 70 ya. Tapi Allah Ta'ala bagi umurnya panjang, yang mana semua orang tahu tujuan dipanjangkan usia ni Allah Ta'ala bagi peluang untuk melakukan ketaatan. Semua orang tahu belakang benda tu. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia macam tu sebagai pengajaran untuk kita. Tengok ambil pengajaran, tengok ambil pengajaran. Ujian Ustaz, ujian untuk dia diberikan umur panjang, ujian juga untuk kita. Allah Ta'ala jadikan dia berada dalam negara kita. Kita boleh tengok dua-dua untuk diuji. Saya tak setuju nampak gaya contoh tu. Kan? Sebab tu ayah ibu-ibu yang main mengaji malam ni, sebab tu saya nak sebut dalam masa mudah macam ni lah. Bila kita faham poin ni, pakat-pakat beringatlah, semua yang main mengaji hari ni semua ada masalah. Semua ada masalah lah ni. Ada yang ada masalah rumah tangga, ada yang ada masalah kewangan, ada masalah kesihatan. 1000 semua ada masalah ni. Cuma poin yang kita nak sebut, bila Allah Ta'ala uji dengan masalah, bersabarlah. Bersabarlah. Dah Ustaz, saya serabut baru kelingan bini, nak main masjid dia kelingan bini Ustaz. Ujian. Dah saya pun tak tahu, saya duit nak cari mana. Ujian. Ni contoh lah, contoh kias lah dengan contoh lain. Ya, mau ujian. Ustaz, ni Ustaz kita duk main sembahyang Ustaz, main nak kena tulis nama pula, kena tembak dia pula, leceh Ustaz buah ni. Ujian. Ujian ni, ujian. Kemarin ada orang tanya satu soalan, bagus lah, saya pun kita kan pandai kan jawab cara-cara uduh-uduh kita lah. Ada orang main tanya, kan sekarang ada sekolah nak dibuka, tadika nak dibuka, pasti nak buka sebagainya ni. Ada orang tanya, Ustaz, kami ni diminta untuk apa? Sanitasi Ustaz, duk bubuh apa? Ambil kelorong lah, apalah, duk cuci-cuci tu. Dia tanya soalan, dapat pahala ke buat kerja ni Ustaz? Bagus lah soalan tu nampak simple ya, tapi bagus lah dia tanya, dapat pahala ke Ustaz? Ni kadang duk pergi apa, market apa, duk kena tulis, lepas tu duk kena tembak apa, boleh pahala ke? Maksud dia duk ikut SOP sekarang ni boleh pahala ke? Dia pun suruh duduk di rumah saja, kita tak keluar, duduk di rumah apa sehari, 2 hari, 3 hari sampai cemui Ustaz tak larat tengok TV dah, dapat pahala kan? Saya nak tanya pula jenis orang biasa ni lah, orang kampung biasa ni. Saya pun jawab cara kampung lah. Saya kata Abang Haji baca dalam Quran kan, ayat yang selalu Abang Haji dengar tu, untuk semua duk cakap ayat tu kan. Allah Ta'ala sebut ati'ullah, ta'ala pada Allah, wa ati'ur rasul, ta'ala pada rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memerintah kepada kamu. Maksudnya orang yang memerintah kamu, pemerintah. Taat pada Allah, kalau buat betul ada ganjaran pahala tak? Ada. Kalau buat dosa kepada Allah, ada ganjaran dosa tak? Ada balasan buruk tak? Tak ada. Taat arahan Rasul, dapat pahala tak? Dapat. Kalau lawan arahan Rasul, dosa. Kalau taat arahan pemerintah yang tak cengah dengan hukum, dapat pahala. Dia kata dapat. Habis tu kalau lawan arahan pemerintah yang arahan tu tak cengah dengan hukum, dosa. Tak boleh jawab, nampak gaya? Tak. Faham lah tu, bagi cara-cara uduh lah. Faham lah bahasa tu. Taat perintah Allah, dapat pahala. Lawan perintah Tuhan, semua orang tahu, dosa. Taat perintah Nabi,
dapat pahala. Lawan perintah Nabi, dosa. Tu semua orang tahu belakang. Taat arahan pemerintah yang tak bercanggah dengan hukum. Hukum kata boleh, harus. Taat arahan pemerintah dapat pahala. Dapat. Lepas tu hari tu duduk rumah 3 bulan tu boleh pahala naknya. Tapi itu kata perlu dengan ilmu tu. Duduk di rumah 3 bulan tu boleh pahala. Duduk rumah saja boleh pahala. Tak main masjid tu pun boleh pahala. Tapi nampak orang kita tak berapa faham. Orang apa masjid tutup, buta perut ni semua. Buta perut berapa ni apa sampai masjid tutup, ni rumah Tuhan. Takut apa sangat. Nampak? Main sampai sembahyang Jumaat ni apa, sembahyang Jumaat pun tak boleh ni. Apa dah. Tak faham. Dia tak faham fiqh daulah. Dia tak faham tentang fiqh kenegaraan. Masalah. Taat je arah pemerintah. Pemerintah kata apa? Tak payah turun. Turun. Pemerintah kata apa? Nak pergi mana-mana, sekian-sekian masa aja. Selesai. Jangan rentas negeri. Tak usah rentas. Arahan tu bercanggah dengan hukum tak? Tidak, Ustaz. Arahan tu ada maslahat, ada kebaikan tak? Ada, Ustaz. Taatnya. Taat kita tu dapat pahala. Lepas tu duduk di rumah 3 bulan. Kalau faham kaedah itu, hari-hari kita dalam keadaan diberikan ganjaran oleh Allah. Kerana apa? Taat arahan pemerintah. Oh ya. Ada orang main telefon sampai 3 jam pun dah duduk layan. Poin dia satu ya. Ustaz, kita nak main Jumaat, Ustaz. Kita nak main Jumaat. Oh, dia kira main Jumaat ni. Pemerintah dah keluar arahan kata tak perlu main, tak boleh. Dosa ke Ustaz? Tidak. Tapi dah tak faham namanya. Faham ke saya duk cerita? Sebab tu kata penting, tuntut ilmu penting, kena mengaji. Sebab tu poin apa pun kena mengaji. Ni cerita cara umum lah, mukadimah malam ni kan, dia berkali bagi banyak-banyak terkejut kan. Cuma kaedah yang perlu kita faham, taat arahan pemerintah wajib, dan mentaati arahan pemerintah tersebut perlukan kesabaran. Sabar tu pun dapat pahala. Poin kita nak sebut, orang yang beriman Allah Ta'ala uji. Hidup atas muka bumi ni Allah Ta'ala akan beri dengan 1001 ujian. Poin kita nak sebut, sabar. Dapat benda yang buruk, sabar. Dapat benda yang baik, syukur. Lepas tu rasa boleh dah kono. Kita yang ada hari ni, kita tengok dengan suasana kita di Pulau Pinang khususnya, dengan Covid, lama dah duduk dalam zon hijau, kawasan hijau. Paling tidak apa salahnya sama-sama buat sujud syukur. Tak boleh buat di masjid, buat di rumah. Bila dah sampai masa tanda idza jaa nasrullahi wal fath, kan Allah Taala ajak kita tu bila datang pembukaan. Ni pembukaan dah ni. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbik. Pujilah Tuhan kamu, bertakbirlah, wastaghfir, mohon ampunlah pada Tuhan, innahu kana tawwaba, Tuhan Maha Pengampun. Ini sampai masa ni. Ini juga satu ujian kesenangan. Allah Ta'ala nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Faham tak bahasa saya? Sampai masa ni kena buat sebab orang yang beriman hidup atas muka bumi, Allah Ta'ala pasti akan uji. Okey, selesai poin tu. Ada orang tanya, kenapa Tuhan uji, Ustaz? Kenapa Allah Ta'ala jadikan orang beriman ni diuji? Mudah ya? Nombor satu, untuk diampunkan dosa-dosa yang lama. Tu nombor satu. Yang ni kita tak upaya buat ni. Allah Ta'ala uji manusia, lagi tinggi iman dia, lagi berat ujian dia. Lagi tinggi iman dia, lagi berat ujian dia. Tujuan nombor satu, hikmah diberikan ujian. Nombor satu, nak padam dosa. Sebab tu kita bila kena apa saja musibah, ingat ni Tuhan nak padam dosa aku ni, nak padam dosa aku ni, nak padam dosa aku ni. Tu ya. Yang ni yang saya sebut dalam kuliah di sini, kuliah duha. Kita pernah baca hadis ni sebelum ni. Termasuk juga yang ni kalau boleh lah, kadang-kadang kita pergi tengok orang meninggal, orang nazak. Kadang-kadang kita sampai, kita tengok orang tu tengah nazak nak meninggal dunia. Kalau boleh nak minta tolong jaga mulut tu jaga sikit. Bila tengok orang nazak, kadang-kadang ada setengah orang dia tengok, dia kata tu dosa banyak tu. Dia nampak hoha macam ikan, dosa banyak ni. Ni maksiat banyak, tu dia kan. Itu yang pahaman. Jawapan dia,
waktu sedang nazak, Allah Ta'ala berikan kesakitan pada dia. Allah Ta'ala hantar dia, bagi lagi musibah tu, kena ni, kita tengok nampak tu. Rupanya antara hikmah dia, Allah Ta'ala nak padam saki-baki dosa yang masih ada pada dia, supaya dia meninggal dunia sebentar lagi datang menemui Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Jadi dosanya dipadam dengan masyaqqah, kesusahan waktu nak mati itu. Kita tengok orang mati teruk, kita tahu dia padahal tu nak padam dosa yang masih berbaki pada dia. Ibu-ibu di belakang ni, saya tak ingat nama guru yang sebut ni. Ibu-ibu kalau ada anak kahwin, anak kita kahwin, bila mari waktu malam, anak depa, suami isteri tu kahwin, lepas tu dapat anak kecil tu malam-malam riau, siang lena, malam riau, siang lena. Kalau dapat macam tu, kalau kena banyak hari sangat macam tu, cuba bagi tahu pada anak kita dan menantu kita, bagi tahu pada mereka berdua, supaya mereka banyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah, kerana boleh jadi ada benda merepek yang mungkin mereka cakap, ataupun benda merepek yang mungkin mereka buat masa mereka bertunang. Bagi tahu tengok. Habis itu apa tujuan, apa hikmah Allah Ta'ala bagi duk riau malam-malam tu, Ustaz? Hikmah dia supaya apa? Dipampun dosa mereka, dipadam dosa mereka yang mungkin kalau ada dan sebagainya, diampun dan dipadam. Baik Ustaz? Baik. Faham? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, rasanya dalam Malaysia hari ni lah, agak-agak ada tak orang yang umur 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas lah, mungkin ada seorang dua je lah, tapi majoriti orang yang umur 50 tahun ke atas, khususnya orang Islam, agak-agak ada tak yang kita jumpa tak ada penyakit langsung? Tak ada penyakit langsung, umur 50 tahun ke atas tak ada penyakit langsung. Ada tu ada Ustaz, tapi tak banyak mana lah. Majoriti semua ada sakit, no? Waktu umur 20-an, kalau jumpa sama-sama geng 20-an, sembang bila nak nikah. Geng-geng 20-an sembang bila nak nikah, duk sembang nak nikah lah. Geng-geng 30-an, kalau kata duk jumpa sama-sama geng 30-an, duk sembang nak nikah seorang lagi. Itu standard lah. Main umur 40-an, jumpa sama geng-geng 40-an, mula duk sembang pasal anak ngaji mana, anak ngaji mana, anak ngaji mana, anak ngaji mana. Mai start umur 50-an, jumpa geng sama-sama 50, mula-mula sembang pasal anak, pasal menantu, anak pi mana, cucu pi mana, cucu korang apa semua. Tapi penamat sembang geng-geng 50-an ni pakai agak sembang. Kenapa? Nak makan ubat apa dah. Dia mula sembang tajuk apa? Tajuk penyakit. Tambah main 60, standard lah. Kan? Sembang tajuk apa? Penyakit. Allah Ta'ala hantar penyakit kepada manusia ni, khususnya orang Islam. Hikmah dia apa Ustaz? Antaranya untuk dipadam dosa. Lagi panjang dia kena tanggung penyakit tersebut, lagi banyak dosanya diampunkan. Lagi perit pertanggungan sakit dia tu, lagi banyak dosanya diampunkan. Lebih banyak usaha dia berubat untuk ubati penyakit, usaha tu susah dengan duit, dengan masa, dengan tenaga, Allah Ta'ala ampunkan dosa kesilapan dia sepanjang yang dia buat sebelum ni. Sebab itu orang yang sakit ni Allah Ta'ala kasih dia. Lagi banyak sakit, lagi banyak kasih. Ustaz, saya banyak Ustaz, sikit jantung, darah tinggi, cik manis, Alhamdulillah. Ustaz, saya sakit jantung, cik manis, darah tinggi. Lepas tu bini pula tinggal saya Ustaz dengan sakit teruk. Okey. Lepas tu mini stroke pula. Lepas tu anak Ustaz ada 5, seorang tak mahu tengok lagi, rumah pun nak kena halau dah Ustaz. Alhamdulillah. Rupanya musibah yang Allah Ta'ala beri pada dia bertimpah-timpah tu. Hikmah dia apa? Nak padam dosa kesilapan. Tapi kita hari ni melihat musibah ni sebagai satu perkara yang menyusahkan kita, sebagai satu apa? Sebagai satu tanda kita ni dibenci oleh Allah. Tidak. Musibah yang Allah Ta'ala beri, itu tanda Allah Ta'ala kasih. Lepas tu nak minta yang main mengaji malam ni, kalau rasa ada masalah, ada problem, ada apa sekalipun dalam kehidupan, ingat, ni tanda Allah Ta'ala kasih. Ayah-ayah ada anak kita kena berhenti kerja baru ni, yang mana berhenti kerja lah, balik nanti bagi tahu ke anak, ni tanda Tuhan kasih ni tanda Tuhan sayang.
Tuhan sayang tu. Ada orang kata, ustaz, Tuhan sayang ustaz, Nabi tu nak makan apa, gaji tak ada. Allah. Orang kapiak, minta maaf, orang kapiak yang duk lawan Tuhan pagi petang siang malam 24 jam, rezeki dia putus ya. Hak kapiak duk sembah lain daripada Allah tu 24 jam tak menyembah, lawan Tuhan terang-terang, rezeki dia putus ya. Habis itu kalau orang yang lawan Tuhan, rezeki mereka dijamin tak putus, kamu yang menyembah Allah, takkan Allah nak biarkan kamu? Benar basic ke bu? Hak kapiak lawan Tuhan pun rezeki tak putus. Ini ada satu kisah ulama Yaman pergi naik kapal berlayar sampai satu kampung, satu pulau tu ada satu kampung. Dalam kampung tu orang sembah berhala. Tak apa, ulama-ulama ni masuk dakwah dalam pulau tu, dakwah. Okey, selesai, pakat masuk Islam belaka. Lepas tu keluar, pergi pula sekali lagi. Kali kedua, orang yang dah masuk Islam tu, mereka masih lagi kekal dalam Islam mereka, bahkan mereka lebih banyak melakukan ketaatan, banyak beribadat, pulung beribadat. Tak apa, satu hari ada satu orang alim ni tanya kepada penduduk kampung tu, tanya, kamu semua ni tak bekerja kah? Kan, pakai tak bekerja kau, tengok makin banyak melakukan ketaatan sampai tak buat urusan kehidupan kamu kan? Akhirnya orang dalam pulau tu jawab, pulau tak ramai mana pun, tapi jawapan dia sama macam apa saya sebut tadi. Dia menyatakan, sewaktu aku dulu orang kafir menyembah berhala, aku satu hari pun rezeki aku tidak pernah putus diberikan oleh Allah. Sehari pun rezeki aku tak putus. Tu masa aku duduk sembah berhala tu. Dia kata, sekarang aku menyembah Allah yang benar, ilahul haq, aku sembah Tuhan yang benar. Tak kalah rezeki aku nak dipotong ataupun nak hilang begitu saja. Terkapiak lawan Tuhan pun Tuhan kasih bagi rezeki. Sekarang aku menyembah Tuhan yang sebenar. Tu saya pun dengar kuliah tu kata, oh, pegang tu. Terkapiak Tuhan bagi, apatah lagi orang Islam. Jadi jangan usah hati. Habis itu tak ada kerja ustaz, ujian, sabar. Boleh faham tu? Masuk juga sekarang ni ayah-ayah yang ada di sini, saya sebut terang-terang lah, senang. Sekarang ni kita tengok Allah Ta'ala beri kepada kita dalam negara baru ni kerajaan bertukar. Bila kerajaan bertukar, kita nak sebut kerajaan yang lama jatuh, ini ujian untuk mereka. Betul ya? Ujian lah no. Akulah ada penyokong dari malam ni kan? Yalah, satu ujian untuk mereka. Sebelum ni gaji mungkin 30,000 sebulan, 50,000 sebulan, 70,000 sebulan, 100,000 mungkin sebulan. Tiba-tiba bila perang jatuh mengejut macam tu, hilang habis gaji-gaji, elang-elang semua hilang. Ujian ustaz? Ujian. Allah Ta'ala tu, qulillahumma malikal mulk, Allah Ta'ala pemilik kerajaan. Tu ujian untuk kamu jatuh. Selesai. Nak tengok sabar ataupun tidak. Betul. Kemudian Allah Ta'ala ganti dengan kerajaan yang baru. Sekarang ni memerintah 2 bulan 3 bulan ni memerintah. Pemerintahan kerajaan sekarang ini pun satu ujian. Ya, ujian. Ingat satu ujian. Tadi ujian Tuhan bagi, ujian kalah. Yang ni Allah Ta'ala uji, ujian menang. Kedua-duanya ujian. Habis tu nak buat apa ustaz? Meringat. Oh ya. Faham ke saya duduk cerita mana ni? No. Habis tu tak payah dah ujian ustaz, tak payah apa kita pergi buat tak tahu sudah lah. Dah. Kita nak kena ingat ini juga satu ujian daripada Tuhan. Itu saja. Dan selesai. Baik. Balik pada tajuk. Kenapa Allah Ta'ala uji manusia ustaz? Nombor satu, saya sebut dah tadi, untuk diampunkan dosa. Sebab tu ingat elok lah, apa saja ujian, semua ampun dosa. Satu. Yang kedua, ini hikmah. Allah Ta'ala berikan ujian untuk dinaikkan martabat ataupun kedudukan. Ujian ini akan menaikkan martabat seseorang.
Apa saja ujian yang Allah Ta'ala beri, ujian ini dia akan menaikkan kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya buat contoh simple sudah. Ada kisah ni berlaku di negara Arab. Ni cerita lelaki bini ya. Tak apalah ibu ambil lah no. Ayah-ayah yang mana kuat-kuat lah. Ada isteri yang seumpama ni, ambil cerita ni sebagai panduan. Kan? Ada satu orang ulama di, tak silap saya, di Yaman ke. Ulama ni diuji oleh Allah dengan isteri yang sangat bermasalah. Sangat masalah. Lepas tu kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dia jadi ustaz, dia jadi penceramah, dia jadi apa. Kadang-kadang Tuhan uji dia lagi sakan dah kita. Bini dia kita tengok, oh dia lah. Ujian tu kata ujian. Dia orang alim, Allah Ta'ala uji, isterinya sangat masalah, beletiak, hari-hari beletiak, tapi tak tahan kan? Tak tahan suruh. Lah kali oleh kerana hari-hari duk kena letiak tu, dia tak tahan, akhirnya dia lari masuk dalam gua. Mungkin tak tahan lari masuk dalam gua. Apa? Zaman dulu gua kan ada lampu kan, gelap macam tu lah. Bila tiba satu malam, waktu orang alim ni duduk dalam gua, tiba-tiba datang dua orang lelaki-lelaki musafir, datang duduk dalam gua. Tapi tak nampak lah orang alim duduk dalam gua. Hak seorang tu tak nampak. Yang dua orang musafir ni tak nampak seorang tu dalam gua. Pasal malam gelap, tak nampak. Dia pun senyap, tak nampak. Nampak? Laki-laki dua orang ni pasang pelita satu, pasang lampu bagi cerah. Kemudian tiba-tiba angkat tangan. Angkat tangan lah. Dia pun musafir, angkat tangan. Ya Allah, adalah doa yang panjang. Saya cuma nak ambil point ni. Last kali habis-habis dia baca doa tu, dia kata, Ya Allah, dengan keberkatan Syekh perang sekian-sekian ni, dengan keberkatan Syekh sekian-sekian ni, Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami rezeki. Kurniakanlah kepada kami rezeki. Dengan keberkatan Syekh sekian-sekian. Rupanya nama Syekh yang disebut tu adalah orang hadap nyorok dalam gua. Orang ahli yang duduk dalam gua tu bila dengar doa tu, itu nama aku tu. Dua orang ni waktu musafir ni berhenti doa tu, doa, Ya Allah, dengan keberkatan Syekh sekian-sekian ni, Ya Allah, kau kurniakanlah rezeki pada kami, Ya Allah, dengan kemuliaan dia ni, kau kurniakanlah pada kami, dia hampir denganmu, Ya Allah, dan sebagainya apa semua. Akhirnya Allah Ta'ala hantar rezeki pada dua musafir tu, ada makanan dalam gua. Dia dengar nama dia disebut, dia mula sapa pelan-pelan lah, bagi salam, Assalamualaikum dan sebagainya. Dan sekali dia tanya, dia tak sebut, kata dia nama sekian-sekian, tak sebut. Dia cuma tanya, tadi aku dengar kamu berdoa, kamu sebut nama sekian-sekian tu, kenapa sebut nama dia? Kenapa sebut nama dia? Dua musafir ni kata apa? Kami sebenarnya datang daripada negeri yang jauh. Di negeri kami ni, Syekh yang kami sebut nama ni, Syekh yang namanya disebut ni, beliau adalah seorang wali Allah yang sangat terkenal di kampung kami. Yang mana di kampung kami, kalau kami berdoa, kami bertawassul dengan namanya, dengan bahasa mudah kita sebut, kami berdoa bila minta kepada Allah, bertawassul dengan namanya, Allah Ta'ala akan perkenankan permintaan kami. Sebab itu kami di kampung bila berdoa, kami akan bertawassul dengan nama dia. Syekh ni bila dengar-dengar macam tu, jadi rupanya dua musafir ni datang nak jumpa dengan Tok Syekh tu rupanya. Kawan ni bila dengar rupanya, oh, aku ni rupanya terpilih sebagai salah seorang daripada wali Allah. Allah Ta'ala kasih sehingga doa bertawassul dengan nama aku pun dimakbulkan. Dengar-dengar macam tu, balik rumah. Balik lah. Sebab apa? Sebab rupanya Allah Ta'ala uji dia dengan isteri macam tu, rupanya menaikkan kedudukan dia menjadi salah seorang daripada kekasih Allah. Namanya menjadi satu asbab doa dimakbulkan. Sampai di rumah, ketuk pintu. Ketuk pintu, bini buka. Isteri dia kata apa? Abang, kamu perlu sedar, kamu dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, kamu dipilih menjadi wali Allah kerana abang mendengar letiran saya. Sebab saya beletiak ni, abang dipilih menjadi kekasih Allah, sebab abang sabar dengan letiran saya. Rupanya bahasa mudah dah, rupanya bini pun untuk wali lah. Tu yang bini tahu, kata laki tu Allah. Orang mudah macam ni lah. Siapa dapat bini beletiak, sabar je lah, untuk wali dia tu. Ni Tok Guru Ni Aziz pun sebut tu. Tok Guru Ni Aziz kata, siapa dapat bini kuat beletiak, dia beletiak sudah, kita senyap, sabar, untuk wali dia tu. Punya Allah Ta'ala kasih, nampak? Lagi tinggi kedudukan,
lagi besar ujian, rupanya ujian tu nak meninggikan martabat. Lepas tu kalau siapa yang diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian, sabar. Tu ya, nak bak sabar. Bukan nak cerita banyak-banyak malah ni, nak bak kita sabar. Termasuklah apa nak berlaku hari lepas ni kita pun tak tahu. Lah semua seronok. Cuba bayang kalau mari satu hari, minggu depan ke 2 minggu lagi, Allah Ta'ala uji kita. Tiba-tiba berlaku kluster baru di Malaysia. Kerajaan keluarkan satu keputusan baru, kena laksana balik PKP. Bukan PKPB bukan. PKP terus. Masa tu kita nak buat apa? Saya benda kita kali tahu ni. Saya sembang dengan isteri pun, isteri kata silat-silat hari bulan kita akan hidup dengan COVID ni makan masa tahun juga ni. Setahun ke 2 tahun ke, kita akan duduk dalam macam ni. Dia bukan boleh hilang terus macam tu ya, ada. Jadi kena bersedia, kena sabar, buat je lah. Nampak sangat tak setuju nampak gaya ni. Boleh dapat saya kata malam ni mukadimah ya, tak ada apa, bukan nak main ceramah apa-apa kan. Sekadar perkongsian. Jadi yang pertama diampunkan dosa, yang kedua ditinggikan darjat, selesai. Ada tak yang lain Ustaz? Ada hikmah-hikmah yang lain. Tapi poin yang saya nak sebut pada malam ini, apa yang diuji, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya membawa kebaikan, itu saya. Sebab itu poin kita, kesimpulan pada tajuk kita, boleh buat kesimpulan tak? Boleh ano? Kau faham 44 bulan baik. Asal lama pula mengajar malam ni no? Sebab itu secara kesimpulan mudahnya, apa saja ujian yang menimpa kita itu sebenarnya adalah satu hikmah yang baik daripada Allah untuk mengampunkan dosa kita ataupun untuk meninggikan darjat kita. Itu saja. Sebab itu lepas ni kalau jadi apa-apa saja berlaku, sabarlah. Nak bagi tahu itulah sabar. Dan kalau diuji dengan kebaikan, kemudahan, kesenangan, ingat syukurlah pada Allah. Jangan lupa bersyukur kepadanya, kerana ini juga ujian. Wa nabluukum bil khairi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan benda buruk, dengan benda baik sebagai ujian. Selesai. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil sedikit faedah, dapat sama-sama ambil sedikit manfaat. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian, yang ni saja lari tajuk sikit ya, tak ada apa sikit ya. Saya nak kongsi dengan ayah-ibu sekalian berkaitan dengan saya baru ni mengajak di dalam YouTube tu lah, mengajak apa? Facebook live buat Facebook. Kan kita selalu mendengar, kita ni bila penuntut ilmu, kita bila mengaji, kita bila duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya, kadang-kadang ada guru-guru kita sebut kita perlu mencari guru murabbi, kita kena cari guru yang nak mendidik kita. Yang ni selalu kita dengar takat mengaji saja tak boleh, dia kena ada guru yang nak mendidik. Cuma nak cari guru yang mendidik ni sukar, sangat sukar. Tambah zaman Imam Ghazali sendiri pun, Imam Ghazali sebut nak cari guru murabbi ni zaman dia pun susah, apatah lagi zaman kita sekarang ni. Cuma saya bagi sikit lah, siapa nak silakan boleh ambil lah. Syekh Abdul Qadir Husin Asyami, waktu belajar kitab Ta'lim Muta'allim, beliau menyatakan, dia sebut macam ni, simple ya. Dia kata siapa-siapa yang nak dapatkan guru, kita hidup ni kena ada guru. Sebagai pemandu kita kena ada guru macam mana pun. Dia kata siapa-siapa yang nak cari guru ataupun nak ada guru, dia kata kalau boleh amalkan 3 perkara ni. Tapi banyak sikit lah, kena buat banyak. Dia kata yang pertama, banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim, banyakkan istighfar. Buatlah sehari berapa ratus nak buat, silakan, tapi buat konsisten lah. Jangan hari ni buat 10, esok buat 5, main lusa tak buat langsung, main tulat buat 1. Nak cari satu angka, buat. Buatlah 100 sehari. Yang kedua, selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat, cuma selawat ni bagi penuh lah noh. Jangan selawat batrok, jangan selawat putus berkat. Nak selawat bagi penuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi ka. Sebut di belakang tu, wa alihi tu kena sebut. Jangan selawat sekerat. Kalau selawat sekerat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tu selawat sekerat. Selawat sekerat ni dengan selawat batrok, selawat putus berkat. Jangan selawat putus berkat macam tu, bagi panjang sikit. Banyakkan selawat. Yang ketiga, banyakkan sebut la ilaha illallah.
la ilaha illallah. Nah, 3 tu. Buatlah istighfar 100, apa selawat 100, la ilaha illallah 100. Kalau nak cantik lagi buat 500 kan. Saya bukan buat, kita tak banyak masa kosong, boleh buat 500, buat 500. Dan di hujung tu dia sebut dua. Dia kata nombor 1 boleh jadi dengan konsisten kita beramal tu, kita duk buat selalu tu, boleh jadi nombor 1 Allah Ta'ala beri kepada kita guru yang boleh bimbing kita. 1, Tuhan bagi hantar kepada kita guru, ataupun Tuhan bagi kita ruang untuk dapat guru yang macam tu, yang boleh didik. Ataupun yang kedua, beliau mengatakan Allah Ta'ala akan campak hidayah dalam hati kita untuk buat kebaikan. InsyaAllah dapat. Sama ada dihantar guru, diberi guru pada kita untuk didik, ataupun Allah Ta'ala campak hidayah supaya kita dapat kenal kebaikan, boleh buat benda-benda baik ini, insyaAllah. Nah, jadi jangan tinggal 3 tu. 3 tu jangan tinggal. Istighfar, selawat, la ilaha illallah. 3 tu jangan tinggal. Buatlah sehari 100 ke, sehari 200 ke. Buat konsisten lah. Jangan buat putih-putih, buat hari-hari. InsyaAllah noh, boleh noh. Dia kali panjang-panjang. Lagipun malam ni dia sejuk, baru start. Saya pun tak ada idea apa lagi. Apalah, insyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita yang sedikit ni ada manfaat. Kesimpulan daripada tajuk malam ni, apa saja yang ditimpa pada kita, ini semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersabarlah jika ditimpa benda tak elok, bersyukurlah jika diberikan kebaikan. InsyaAllah kita akan jadi hamba Allah yang taat pada perintahnya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Cuma kalau kuliah duha nak buat lah, jalan tak? Cuma kalau nak panjang lagi, nak tanya apa, insyaAllah kita akan mulakan balik bulan ni, bulan depan, bulan 7, insyaAllah kita akan teruskan balik pengajian kuliah duha kita pada hari Sabtu minggu ketiga pukul 8.30. Jangan lupa dah pun, pukul 8.30 insyaAllah. Tu kita boleh bincang panjang lah, nak tanya, nak apa pun mudah sikit, insyaAllah no? Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, taat arahan pemerintah pun dapat pahala, insyaAllah. Berhenti tepat masa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.